Cikgu biasa buat gini je, cikgu. Ha? Buat apa ni? Informal gini. Santai-santai. Kita Biasa-biasa. misteri dengan Cikgu Zul ni. Siapa dulu ni? Cikgu Zul ke Cikgu Bahar? Mana? Ya, ilmu Okey. aviasi. Saya cerita tadi. Okey. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca kitab surah Al-Fatihah. Okey, saya begitu terbaja lah bila dijemput untuk mengajar pada hari ini. Sebelum ni mungkin di awal tahun ni saya kena COVID pada bulan 3, so pada masa tu down sikit lah moral. Down sikit. So kena juga 12 hari dekat Sungai Buloh. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Sesak nafas tu ada. Sampai stage berapa cikgu? Ha? Stage berapa? 3. Tu tak ada. Tak ada. Tak sempat. Dia standby lah nak bawa pergi sana. Dia ada dua section. Section ni memang yang teruk lah. Masa tu memang dah fully jet lah. Okey. So history saya berbalik kepada history lah. Kadang-kadang saya boleh buka masa tu. Boleh. Kita dah fully jet lah. Kita semua dah. Dah full jet. History dia macam mana saya mula trade forex. Trade forex lah, buat trading history dia tahun 2007. Pada masa tu terlalu banyak dekat internet ni dia punya online investment. Pada masa tu ada Jingli Capital, ABB Fund lah, macam-macam lah yang jenis-jenis pairing USD di dalam internet. Okay. So saya terpengaruh lah. Dia Cikgu Zul pun kena pada masa tu, rakan saya 2 orang lagi pun kena join Jingli Capital punya investment. So meaning kita masuk dalam join tu, dia akan buat pairing lah, setiap hari kita akan dapat USD. Contoh macam tu. So saya ni jenis orang yang tak puas hati nak cari macam mana dia orang buat punca pendapatan tu, nak bayar kat kita. So sebenarnya akhirnya duit yang daily income ni habis, duit yang pembesar pun habis lah. Akhirnya ceritanya. Okay. Tapi macam mana saya kena forex, situlah maknanya bayaran yang mahal untuk kena forex pada masa tu, untuk kena trading lah. Berapa dia tu? Yang macam mana? Berapa habis? Pada masa tu 50k satu orang, cikgu 50k saya 50k, Ruslan 50k, buka 2 akaun. Dia punya cerita dia, history dia boleh cari-cari, jumpalah orang nombor 3 dalam Jingli Capital ni, orang Kelantan sana, Cikgu Man ke apa namanya. Okay. Lepas tu dia kata, dia cerita lah, dia kata sebenarnya dekat atas dia ni ada satu grouping yang buat trading forex, duit yang investment ni orang ni jadi modal kat sini lah. So daripada sini dia akan berbayar. Okay. Masa tu tak tahu lah mana dapat income je. Pada masa tu cari macam mana saya nak join terus akaun ni. Boleh dia? Boleh. So jadi satu akaun 100k RM. Akaun. So jadi ada 4 orang ni bukalah 2 akaun 50k seorang. Dua dapat 2 akaun 100k lah. Okay. Masa tu dia pakai dia tak pakai MD4. Tahun 2007 dia pakai MetaTrader, nama dia apa lah. So boleh tengok lah, kita boleh tengok dia punya trading tu. Cuma tak pernah withdraw. 1 hingga 3 bulan yang pertama boleh tengok lah, ada sikit untung, patut rugi, sikit untung. Lepas pada 3 bulan tu langsung tak boleh tengok lagi. Cari dengan yang bawah-bawah ni habis semua tutup. So maksudnya terkena lah masa itu. So start lah mula Scam ke ataupun bila kena scam lah, kena scam. bukannya salah kadrong apa ni? Bukan rugi trading. Scam maksudnya dia memang kumpulkan orang main duit, So dia cabut. target dia dah capai. Oh. Mungkin dia bagi tunjuk tu akaun macam akaun demo. Kita tak tahu pada masa tu ada akaun demo. Akaun demo pun boleh set berapa modal kan. Tarik lah kat situ. Mungkin lah. Okay. So start daripada situ, mulalah tengok pada platform tu, tengok macam boleh buat duit lah, macam gerak macam boleh buat duit. So mula belajar, mula belajar. Cikgu forex saya yang pertama pada masa tu tahun 2008 ke 2007 macam tu, seorang ustaz daripada Kedah, Ustaz Sobri. Ustaz Sobri ni
Dia mengajar. Pada masa tu saya join, ingat lagi kelas tu dekat Bangi. Tahun 2020 tu dekat Bangi. Pukul 8.30 hingga pukul 10 malam, 1 jam setengah bayar RM400. Pergilah saya ni, Cikgu Zul pergi, Cikgu Serah 3 orang ni pergi belajar, belajar. Masa tu lah belajar teknik waktu subuh, teknik plasma, macam-macam lah pada masa tu. Saya bacaan dia lah. Tak betul. Okey. Sebab kau kan. So mulalah trade dengan platform pada masa tu dah MT4 lah. MT4. Okey, tu pengalaman pertama lah. Lepas tu mulalah start jatuh bangun. Pada masa tu orang kata kat mana cikgu forex. Masa tu kelas forex mahal. Mahal kelas forex. Susah orang nak ajar. Kita ni susah. So tahun 2008 pada masa tu saya teringat lagi. Daripada Teluk Pasir Menggarang bawa kereta pergi ke Pulau Intan 2 jam 1 jam setengah macam tu. Belajar dalam 40 minit, stop loss. Bayar RM1,000 tu 1 jam 1 orang. So jadi balik dengan apa, stop loss, apa nombor dia tak ingat, 935. Setting statistik tu 935. Apa belajar kat sana, bayar RM1,000 untuk tak sampai 1 jam. Okay. Masa cikgu tunjuk ni, kita tengok macam bagus, memang boleh buat lah sampai ke atas sel, masa tu bayar orang. Tapi sampai satu tahap bila kita apply tu, minggu pertama okey. Kita kata inilah yang aku cari selama ni. Inilah yang aku cari selama ni. Tapi apabila market buat trending dia pergi, store tu dah berenang ke atas. Tak tahu nak buat apa. Cikgu tak ada yang macam ni. Itu masalah dia. Tu account tu blow. Yang untung semua semua licin. Masa market sideways, ya kita punya. Trending Tapi market trending dia start berenang. Dia cross atas ni tapi berenang. Sudah, rupanya dia pergi lagi. Kita dah tak tahu nak buat apa dah. Nak kerat pada masa tu tak belajar ilmu nak cut lagi. So jadi akhirnya account tu belum. Pergi belajar lagi, ada nama Kaios System lah. Apa saja pergi belajar. Kalau ingat lagi tahun 2008-2009 masa tu. 2009 Cikgu Zul dah start jadi cikgu. 2009 Cikgu Zul ni dah start mengajar Taibo Division pada masa tu. Tapi ni cerita belum sampai lagi. Belum sampai 2009. Saya dah terkena macam-macam. Jatuh bangun, untung rugi. Untung $15, cut $50. So, jadi sampai satu ketika tu orang panggil mak depo. Depo je lebih. Tak minggu depo. Akhirnya pada tahun 2011 ni saya hilang banyak duit dalam satu malam. 80,000 lebih RM. 80,000 RM dalam satu malam lah. Pada masa tu dalam 30k USD rasanya tu. Confident dah masa 2009, 2010 tu dah confident dah. Mana untung lah. Tapi pada masa tu tahun 2011 awal tahun, saya rasa dalam bulan 2 macam tu, H4 buat sebatang naik panjang tinggi. Ini memang kena nak naik kan. Duit banyak dekat account. Pay apa? Pay EU je. Bukan EU je. Euro, pay kura-kura pun kena. Okay? Dia turun balik tu, dia dah separuh tender tu, saya start buy. Lot saya besar lah. Buy. Turun lagi, buy. Akhirnya turun terus. Tak ada naik langsung. Jadi menjelang subuh ke 8-7 pagi, belum ekor. Sikit pun tak di-trace. So, saya rasa semua orang yang telah pernah trading, dia akan rasa situasi macam ni. Rasa situasi macam ni kalau orang yang pernah trading lah. Masuk rasa macam dah betul dah tempat ni. Market macam dah nak pergi, tapi tak pergi. Ada 100 tak rasa lah. Berapa ribu rasa. So 3 bulan tutup. Tak nak trade dah. Tak nak trade. Tobat lah. Betul, tak nak trade. So bulan yang ketiga saya nak balik. Chart tak boleh tahan sebabnya kita dah biasa tengok chart. Tiba-tiba tak ada apa nak buat, weekend pun tak ada apa nak buat. Buang semua apa yang belajar. Saya nak cari kenapa jadi macam itu. Kenapa saya masuk lepas tu dia turun terus. Padahal momentum kuat untuk naik. Tapi dia turun. Turun habis itu rupanya puncak. Itu rupanya puncak. Dia buat sideways besar, dia buat sebatang panjang. Kita pun follow lah buy. Akhirnya bye-bye. So jadi bila buka balik cari, rupa-rupanya dia ada satu zoom resistant di weekly time frame.
So zone resistance itulah yang sekarang ni nama EL1. Kenapa H4 buat kenaikan macam itu, dalam masa yang sama dia reverse kau-kau je. So saya boleh tunjuk kalau nak tengok ni macam mana keadaan EL1 ni. Sebab tu kalau cikgu tanya Cikgu Zul, kalau Cikgu Bahar kata dia terkejap masuk ni, sebab saya dah pernah kena orang kata. Bila jumpa je macam ni, ni boleh terkejap masuk. Sebab apa? Kalau kita cuba, saya takut kita punya trading ni tak kisahlah trading apa pun, bila sampai di zone support ataupun zone resistance, kita start lagi nak tambah. Nak tambah position. Akhirnya kita terkena dekat zone tu. Sakit lah. Nak plus sikit pun tak boleh. So jadi nanti benda tu di dalam FNCPA, benda ni dinamakan ibu entry. EL1 ni ibu kepada zone. So bermula sesuatu trending point bermula dengan EL1. Kalau tak faham ni rugi. Sebab apa? Apabila berlaku EL2, entry level 2 di bukan zone EL1, saya tak nak layan. Dia tipu. Faham tak? So jadi dia berkait EL1 zone, baru datang EL2, baru datang EL3 dan seterusnya EL4. So contoh dia, ni structure market dengan FNCPA. So kalau kita tengok yang biru ni saya cerita tadi, so kalau kita tanya ni lah, market tengah naik sini, tiba-tiba dekat sini buat sebatang panjang, so H4 naik, saya apa lagi follow lah, buy kat sini. Akhirnya rupanya dia jumpa dengan zone ni. Zone ni adalah yang biru ni history. So nanti saya ajar macam mana nak lukis history tu. Ni zone ni yang bahaya, yang akan buat rejection. Yang cikgu selalu jumpa zone tu biasa dekat weekly ke dekat daily? Daily dan weekly dan monthly kita boleh tanda. So kita buat marking dia tu di daily dan ke atas time frame. So kalau Dia time frame besar ni maksudnya resistance ataupun support dia kuat. H1, H4 tak jumpa. Boleh, nanti kita ada entry level lain. Okey. Kita dekat sini H1, H4 kita akan berada kat sini. Tak pernah tahu ES1 tu. Saya tak susah jumpa ES1 ni. Tak super hari-hari boleh ada. Hari-hari ada, boleh. Cuma kita je alert tak ada. Hari-hari akan ada. Masa tak ada kat sini akan ada kat sini. Saya tengok macam JPY baru semalam. Semalam baru weekly tu nampak. Tapi tak lepas ada di zona. Dia tak lepas kan. Lepas macam dia kata nanti kita buat case study. Okay. Ikut apa yang kita nak. Okay. So ini adalah pemahaman dia. Okay. Apabila kita terjah masuk di zone biru ni, disebut sebagai entry level 1. Kita buat entry tanpa confirmation apa-apa, cuma kita ada zone yang kuat kat sini. Kita terjah masuk kat sini. Okay. Apabila market buat rejection, jumpa dia buat rejection, dia pecahkan satu support. Market bergerak dalam bentuk ABC. ABC, sentiasa ABC ke atas. Ya. A daripada bawah tu. A kat atas. A kat atas. B, C kat bawah. Okay. So di dalam FNCBR kita akan sentiasa menggunakan A, B dan C. Kita tak ada D dan E ataupun sampai Z lah. Okay. Sebab apa? Kalau saya buat sambung lagi macam ni, dia akan jadi ini adalah A yang baru, B yang baru dan C yang baru. Okay. Dan seterusnya A, B, C, A, B, tu akan jadi A ya? C setiap yang baru tu setiap yang baru C ni akan menjadi A yang baru. Okay. Ni A yang baru. Sehinggalah ada satu momentum ke bawah memecahkan B ni. Yang ini adalah kita sebut sebagai CB1. Okay. Susah nak cari CB1 kan, sebenarnya benda ni lah. Dalam pergerakan naik A, B, C, A, B, C, A, B, C, ini kita sebut kita sentiasa pegang kepada point B. Ini adalah zone untuk kita menunggu sebenarnya untuk beli. Zone untuk beli. Kita kalau pecah tu sebelum beli lagi. Kalau pecah sini, bermaksud kalau kita masuk position kat sini, tunggu sikit masa, market akan naik balik ke sini untuk turun. Pada masa ni kita exit kita punya position. Cut kita punya position minimum cut loss. Takut history. Pasti akan datang lah, pasti akan datang. 90%, 80% mesti akan datang balik. Kalau tak boleh pun biasanya dia akan bolos sikit, candlestick bolos, next candle tu terus kita cut.
Jangan tunggu lama sebab di dalam FNCBR ni akaun biasanya selamat sebab kita ada cut loss. Cara macam mana nak cut. Bila masa nak kena cut tu penting. Bukannya bila kita pecah macam ni kita pergi tambah lagi. Bye lah. Bye lah. Ini yang saya jadi bye ni. Lepas tu dia naik. Oh betul dah. Naik sikit ni. Naik sikit. Total lah tak nak ambil ni. Sebab tak ingat naik banyak. Akhirnya jumpa dekat orang ni, dia reject lagi banyak base. Belum account. Tapi kalau dia potong CB1 tu, dia wajib sampai balik lah. Dia wajib sampai balik. Dia ada dua keadaan. Dia pecah sini, dia boleh bolos, dia boleh naik ke IB Zoom. Ni IB Zoom nanti kita belajar lah. Dia kuat lah. Okay. Ataupun dia datang kat sini je. Ini disebut di dalam FNCBR sebagai inverted B. Inverted B ni ELCI dia panggil. Nanti kita belajar. So dekat sini kita nak tengok apa yang berlaku semasa dia datang. Kalau dia bolos terus, apa yang berlaku kat sini. Di time frame lebih kecil dan pada masa tu baru kita entry position. Mana confirmation ada lah. So kita kata dia bolos ni, naik kat sini. So kita nak entry lagi ni kat sini ni. Tunggu time frame kecil sikit buat rejection, ada pattern dan kita masuk. Kalau tidak nanti kalau dia naik sini kita plotting lah. Tapi pattern dah ada untuk turun. Kalau money management okey, biar je. Sebab next thing kita punya SL di atas body ni. SL ni maksudnya candlestick solid. Dah close kat sini atas pada body ni, baru kita bukan kita manage, kita kalah lah maknanya. Selagi mana candlestick belum close, kita punya sell ataupun kita punya posisi yang ada kat sini. Maknanya baik cara letak stop loss lah. Kalau tak, saya tak letak stop loss. Saya tengok candle close. Tak faham. Apa cikgu tu yang kat tu yang ada candlestick selagi mana candlestick tak apa. Nanti saya detailkan pasal candlestick dia. Tak apa, boleh. Soalan tu bagus. Saya explainkan sebab sini dia ada IB dalam zone ni. Nanti IB pun mungkin tak tahu lagi sekarang. Saya explain nanti selepas ni. Okey. Saya kat mana lagi ya? Yang satu ni. Yang satu nak CB isteri ni dah habis belum? Dah habis lagi kan? Okey. Tu cerita saya punya pada 2011 jumpa EL1. Dan lepas pada jumpa EL1 tu entry dah cantik. Tapi take profitnya sikit. Take profitnya sebatang H4, dua batang H4. Padahal benda tu seminggu turun. Lepas dapat sedak tu seminggu dia turun, tapi saya ambil dua batang H4. Tak sampai apa lagi position. So meaning kaji lagi pattern yang macam mana bila berada di zone EL1 ni, yang boleh pergi jauh dengan yang tak boleh pergi jauh. Okey. Yang itulah jumpa EL level EL2 tu. So meaning jumpanya setup ini yang pecah CB ni yang boleh bawa market pergi jauh. Yang tak ada duduk kat sini trade entry sebatang dua batang. Biasa saya ambil 3 batang H4 lah. Yang terjah masuk 3 batang H4 ambil. Kalau pecah sini, naik patah balik ni, di zone yang sama kita boleh masuk lagi. Hak ni boleh hold position. Sebab dah ada confirmation untuk hold dan dia bagi tak kita untuk pergi berapa jauh market. So jadi lepas ni nak apply kat dalam saham, kita akan sentiasa mencari yang ini. Kalau saham kita tak nak cari yang ini. Kalau buy beli kat sini ke, ini setahun setengah lah ni duduk kat market. 2 tahun. Okey. So jadi kita lebih fokus kepada yang ini untuk saham. Kita lebih fokus pada yang ini, macam mana kita nak cari zone ni. Nak apply kat kita punya saham tu, dengan mana kita nak cari zone ni. Okey. Apabila market sampai dekat sini, so dia akan buat setup. Bila dia pecah CB1, turun balik ni kita panggil EL2, entry level 2. Entry level 2 ni yang kita boleh sukat fiber dia nak pergi berapa jauh. Okey. Lepas tu dia naik sini, dia pecah lagi B seterusnya. Kalau kita berada sekarang ni di H4 time frame, bila EL1 zone macam ni, biasanya kita akan downkan time frame kepada H4, kita tengok benda ni. So, kalau macam ni cikgu, A dia kat mana? A mana? Ni. Kalau contoh tadi okey, ini adalah okey, saya lukis kat sini. Kalau kata market tengah turun macam ni, tak tadi cikgu tunjuk tu mula-mula tadi apa ni kan, forex kan. Yang A dekat atas tu kan. Sama je. Ini pun sama juga. A kat sama, saya cuma saya terbalikkan. Kedudukan dia masih sama A kat atas lah. A, B, okey itu. Tak apa, sekejap. Sama, cuma tu benar.
mana tahu, tak cukup saya pun belajar. Geram besar tu. Okey. Kalau market tengah trending up, Allah tu. market tengah trending up, Kambing dah naik balik lah. market akan bergerak dalam bentuk macam ni. Tak ada lah, kambing dah hidup balik lah. Ini kita sebut sebagai A, B, C. Dia tengah trending up. Okey. Yang C ni menjadi A yang baru, B yang baru dan C yang baru. Ini jadi A yang baru semula, B yang baru dan C yang baru. Okay. Apabila ada movement ke bawah, pecah yang ini. Pecah yang ini. Kita tak pasti. Sepatutnya kalau dia turun kat sini, kita anggap dia sebagai nak jadi ini A yang baru, ini B yang baru, kita target C yang baru. Tapi tak berlaku benda tu. Dia turun lagi memecahkan support ni. Okay. Dan dia buat kenaikan, tak boleh break high ni. Dan dia terus menurun ke bawah. Di sini kita detect bahawa pattern daripada uptrend start ke downtrend. Jadi counting dah start. Daripada C ni, yang turun ke bawah ni kita anggap sebagai A, B dan C. Okay. Startlah bermula dia punya ke bawah pattern. So market bergerak dalam bentuk macam ini. Okay. Boleh faham tak? Ke confuse lagi? Boleh. Okey. Okey. So selepas dia buat pecah CB1 ni, dia turun, kita sebut sebagai EL2, buat market, buat rejection, dan dia pergi memecahkan B seterusnya. So kalau dalam chart, ini CB1, ini adalah CB. Okay. Dalam chart. So yang dia naik balik ke zone atas ni, zone ini yang zone paling penting yang kita sebut sebagai IB zone tu. Ataupun EL1. Cikgu, Ya. CB1 pecah ni, time frame mana kira itu? Sebab H4. H4. Dah Sebab kalau H1 dia Tak pecah boleh, H1 tak boleh. Saya dah pernah kaji H1, winning ratio dia rendah. Dia win cuma 60%, 50% saja. sebab kita believe dia pecah tu. Tapi tak apa, nanti saya bagi Buka position tu. asbab, bagi reason, bagi setup yang H1 valid nak tengok. Okay? Biasanya H1 dia perlukan combo. Maksudnya dia ada entry 2, ada entry 6. Combine dua ni dan boleh masuk. Kalau setakat entry 2 saja, dia tak boleh nak pergi sendiri. Sebab apa? Daily tengah turun, H4 tengah turun, nak lawan dengan H1 untuk naik. Entry level 2 ni entry untuk lawan arah. Okay? Tambah-tambah dapat kat H1 punya setup, bawah tu tak ada support daily pun. Tak ada support time frame besar, tak ada EL1 zone. Saja-saja tengah-tengah jalan macam ni buat EL2. Sakit lah. Okay? Bukan berada di zone yang kita nak. Okay? Okay. So selepas dia buat, pada masa ni saya kata antara CB1 dengan CB2 ni, yang inilah sideway bear market. Buy untung, sell untung. Buy stop 935 cukup cantik. Ni, ulang-ulang. Pada masa market buat rejection daripada trend down kepada trend up. Okay. Semasa dia memecahkan CB1, cuba memecahkan CB2, masuk masa pada ni market sideway. Di dalam market sideway ni sebenarnya dia tengah buat setup. Dia buat range. Kita kena tajamkan mata untuk tengok candlestick. Okey? Dan pada masa ni kita buy untung, sell untung. Yang tadi stop 935, buy cross atas, sell ke bawah, buy. Bila lepas saja EL3 ni naik ni memang tak kembali. Itu yang nak kena tengok. Yang ini kita sebut, kalau dia wave kita pakai wave 3. Wave 3 start nak jalan dengan EL3. Okay. Wave 3 nak jalan start dengan EL3. Pada masa ni kita boleh buat untung, tapi kali ni kita sell kat sini, ni dapat high ni kan. Kita pun sampai kat sini kita mengharapkan dia turun. Kita pun tekan sell lah untuk orang forex, dia akan cuba masuk sell. Market pergi lagi. Okey, di dalam keadaan ni barulah muncul dekat sini ada EL4, EL5, EL8 dan market akan patah balik dengan EL6. So hari ni kita akan belajar EL ni daripada 1 sampai 9, combination dia, dan cuba fahamkan sebaik mungkin. Di dalam FNCBR biasanya saya suruh fokus entry level yang nombor genap, entry level yang nombor genap plus entry level 1, jangan tinggal. Ini kena faham. Entry 1